أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini dapat kita bersiaran lagi di dalam live Facebook kita, di dalam santai ataupun kuliah tazkirah. Tak musim kawan lab kita, kawan lab yang kita tak dapat pergi ke masjid. Tak, Allah Ta'ala menariknya nikmat kita beroleh alik ke masjid. Tak, Allah Ta'ala menariknya nikmat kita berkumpul bersilaturahim. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita pada hari ini, pada malam ni. Tak dapat lagi kita bernyawa, dapat lagi kita duduk, dapat lagi kita menikmati dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadinya seorang hamba yang bersyukur, dan menjadinya seorang hamba yang berkasih, berterima kasihnya dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca satu surah At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Faqala yaqulu ibnu Adam mali mali wa halaka min malak la illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya surah Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, yang mananya kebanyakan manusia, ramai kalangan manusia dia ni lala. Tak lalakan mereka banyakkan dengan menghimpunkan harta-harta, dengan menghimpunkan duitnya, dengan menghimpunkan nikmat-nikmatnya di atas dunia ni. Sehingga kan apabila dia mati, yaqulu ibnu Adam, dia berkata, apabila dia kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kan dia tu mati dan dibawa ke kubur. Wa yaqulu ibnu Adam, maka katalah oleh anak Adam. Siapa kita lah anak Adamnya? Anak Adam tu maksudnya keturunan Adam, keturunan Nabi Adam. Sebab kita ni keturunan ni daripada manusia, dia panggil keturunan Nabi Adam. Kalau jin tu dia bukan keturunan Nabi Adam, jin. Jin dia ada keturunan Marik, ada keturunan Ifrit, ada keturunan Iblis. Iblis tu pula ada pula anak-anak dia pula, ada turunan tu pula. Jadi kita ni Ibnu Adam, manusia ni turunan kita, iaitu mari daripada Siti Hawa, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tu bik situ dah. Maka katalah anak-anak Adam, katalah oleh manusia masuk dalam kubur, dia kata mali, mana harta-harta aku ni? Mana duit-duit aku dalam bank ni? Mana duit-duit akaun aku dalam bank ni?
Mana duit aku duk simpan dalam laci, mana duit aku yang ada harta-harta aku duk kumpul dulu sia malam siapa ke aku tinggal semaya best siapa ke aku tinggal nyok dak kewajipan yang Allah Taala perintah pada aku mana ni. Dak mali halaka maka dikata bagi dia halaka adakah ni adakah hartamu tu. Hok munduk kumpul dulu mung sampai kau tak tahu kau halah-hare ni. Kupunya manusia Nabi SAW menyebut yakufil akhir zaman akan jadi pada akhir zaman ni apabila manusia itu mengumpulkan hartanya mereka ni tak hira, mereka tak orang panggil tak cara, tak ada ambil memberati akan benda halal ke haram, tak ada. Timur-timurnya apabila jadi harta masuk dalam kubur tu dia tanya balik, mana harta-harta aku ni? Maka kata bagi dia, mereka kata, ya ada ke harta dengan mula ni? Muduk kumpul-kumpul harta dengan mula ni ada ke orang bawa masuk ke kereta baru beli mung tu? Ada ke orang bawa duit emas mung makuk pinggan mung beli mahal-mahal tu bawa masuk kubur sekali ke? Kata malak illa, dia kata harta hok muduk makan, muduk cari atas dunia ni, gapo yang menjadi harta hok munya? Hartamu ni illa ma akalta apa hak mu makan. Wa afnaita dan dia jadinya bahaya buangnya. Kita makan jadi tai tu harta kita. Berkali kita makan mutah dak lagi. Kita duk cari gapo mula-mula cari harta ni, cari dunia ni gapo mula-mula sekali nak makan ya. Habis tu dia panggil cari makan. Dia tak ada cari taruh. Kuat dia mau kerja. Cari makan lah ni. Jauh dia mau pakok ni. Jauh nak cari makan lah. Wih anak bini. Cari makan dulu. Maka hak kita makan lah ni. Kenapa? Tak makan jadi taik tu je. Harta kita tu. Makan tu. Kat tengah hari tak ada makan sup giabok. Ambil setera kat seruk-seru. Sedap. Lepas tu betul kat rebu berok. Makan roti canai pagi tak ada. Cotek lagi, telur lagi, tabung dak. Dapur lagi. Tak ada tengah hari berok. Harta kita lah tu. Duk kaca kerja, gapo nak jadi taik lah maksudnya. Tu je. Bersungguh kita duk cari apa? Jadi barang berengah kita. Ataupun aula bista fa'ablaita apa hak mu harta hak mu cari tu untuk pakaianmu ya. Dan harta kita pakai fa'ablaita apa hak jadi harta kita ni hak lusuh tubuh kita. Bakal kita beli muntaguk ke, beli liwah 501 ke, beli John Master ke, kedai ke, Lakote ke. Beli berapa ai mau beli tu? Ada lah 250. Beli kelik cakuk rumah. Bukan hak kita tu. Hak kita ni hak kena makan, pakar siapa dah usuh. Baru jadi hak kita. Bakal kita beli sakut dalam tu, kita mati tengok orang lalu. Comel baju kamu baju kau mahal tu mula ni beli tu. Beli sepatah timur na tu. Beli beliung na tu. Beli dalam butik tu. Tapi klik kaduk sakut. Bukan hak kita. Ataupun Nabi kata au tasaddaqta faqaita, apa hak mu sedekah itulah yang kekal bersamamu. Jadi harta hak kekal dengan kita lah ni. Dak harta yang apabila hak kekal dengan kita, Nabi kata hak kita sedekah. Gapo hak kita sedekah lah ni, hari ni berapa ya kita sedekah. Hari ni banyak mana kita sedekah dengan harta kita. Hak ni akan kekal dengan kita. Kalau tak ada sikit rabut tak ada. Begitu sebut dah mana apabila mati tak ada kau orang belaka dah. Hak kita sedekah ni lah. Yang boleh bawa jamu kekekalkan bersama kita pas ke akhirat, pas kepada mahsyar, pas ke dalam syurganya. Pakai sedekah ni lah yang akan bolehnya seseorang tu duduknya di bawah naungan. Seorang tu duduk di bawah bayangannya dengan sedekah dia. Itulah maknanya dalam kita buat cari makan ni pun. Dalam kita duk cari makan, dalam kita duk cari cari harta tu, kita jangan tinggal lah. Kita jangan tinggal untuk akhirat kita. Kita jangan tinggal untuk bekal lepas mati kita. Takut-takut kita akan jadi nyesal. Sebab tu apabila ada seorang sahabat nama dia Sya'ban. Sahabat ni nama dia Sya'ban, bukan boleh Sya'ban, nama dia Sya'ban.
Syaban ni dia duduk di pinggir Madinah. Maksudnya dia nak pergi ke Masjid Madinah tu lebih kurang 2-3 jam. Tepat dia. Rumah dia tu. Kabilah dia. Dak saya kan dia ni apabila lah. Dak sebelum pada masuk waktu ni sejarah dia siapa dah. Hari-hari subuh tu kali kata subuh pukul 5, pukul 4 dia turun dah. Dak hari-hari sangat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi tu. Dak sehingga kan Nabi tengok sama dia ni duk pucu, dia tak cara korang dengan Nabi ngajar kau Nabi dia duduk dengan dia semaya sunat, dia semaya fardu dengan Nabi orang pun tak ada kena mana dia. Sebab sahabat Nabi ni hok sahur-sahur tu hok macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ubaidah kan tu sahur belaka tu. Jadi ramai kok sahabat-sahabat ni jenis hok tak sahur, hok orang tak apa kenal apa kita pergi masjid lah. Ada juga kita tengok masjid besar hok duk pucu, kita tak tahu orang mana dia tu. Orang kampung mana duk takkan ada semua pak orang ngajar ada juga. Jadi seorang sahabat nama dia Syaban ni memang sejak waktu tu kok gilah dengan Nabi semua. Maya dengan Nabi. Sehingga kan lama tu Nabi satu hari Nabi perasan dia tak ada sehari tu. Dia tengok waktu subuh pagi tu dia tak ada Syaban. Nabi pun tunggu juga. Tunggu. Guano tanya sahabat-sahabat lain ya, wahai sahabatku. Mu ada nampak kau ada sahabat kita hok duk bocor dekat tiang nu sama. Tu maknanya kan kita kalau masjid ada tempat favorit kita ni. Palasah kalau masjid ada tempat favorit kita. Bocor apa ni tepi pintu kau, tepi tiang kau, belakang tiang kau mudah nak tidur ada belakang kita. Jadi Nabi tanyalah mana sahabat kita tu hok duk kat tiang hok tu duk belakang semua tu. Maka sahabat kata hok mana? Oh tu nama gapo nama Syaban dia tu. Tak ada nampak pagi ni. Sehingga kan apabila selesainya semaya subuh tengah hari aku Nabi pun tanya sahabat. Siapa ada kenal di rumah dia ni? Siapa ada kenal rumah Syaban ni? Tanya-tanya adalah ada sahabat tu mau kenal ya Rasulullah, mari mau tunjuk. Maka gilah ke rumah dia tu lebih kurang perjalanannya 2 jam. 2 jam perjalanannya daripada rumahnya ke Masjid Nabawi. Siapa tu? Dak nampak adalah isterinya ada dan Syaban pagi tu dah meninggal dunia. Nabi gigi tu nak Syaban mati dah tengah malam tu. Mana pagi subuh tak pergi semaya lah jadi tu Nabi pergi cari tu. Dah maka apabila Nabi puruhkan mayatnya, selesainya tanah ke apa, selesainya sipai ke apa. Maka Nabi SAW tanyalah isteri dia. Dah dia kata tanya isteri Syaban ada ke Syaban duk pesel-pesel kau ada wasiat kau ke apa kau. Dia kata pesan tu dok ya Rasulullah. Cumanya masa dia nak mati ni dia ada sebut. Allah dah ruginya. Ruginya aku kalulah aku wi belako. Dia kata gitu. 2-3 kali Allah ruginya aku kalulah aku wi belako. Allah ruginya aku kalulah aku wi belako. 2-3 kali kata. Pas dia kata pun, kalau aku wi hok baru pun, Allah ruginya. Dia katalah gitu. Kemudian dia kata, Allah, kalau aku bawa jauh sikit pun, kalau aku bawa dia pergi jauh pun. Lepas tu sudah mengucap pun tak ada dia. Gapo ya Rasulullah, hamba pun tak ada nak mikir gapo lah. Dia kata, mulah tu lelaki hamba ni ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun senyum. Nabi pun senyum. Dia kata Syaban ni, sebelum dia mati ni, satu hari dia belilah roti Arab ni, roti besar tu. Dia panggil inch besar tu. Bakar tu dia bawa. Orang pergi mutak bawa kereta. Orang hak bui ni tak ada kereta pun. Hanya kaya orang hak minta. Memang masa Nabi ni ramainya para orang pakai miskin ni. Maka apa ni Syaban saat ni pun ambil roti dia belah 2. Ambil lah ada masa dah 2-3 hari dah tak makan. Hak ni amu nak makan anak bini amu gapo gitu. Balik tak ada gapo. Balik pergi.
Tak? Yang mana Nabi kata semasa dia nak mati ni Allah Taala tunjuk. Wa iza balagatil hulqu wa antum hina idzin tanzurun. Apabila roh sampai di halqum, pada masa tu Allah Taala tunjuklah. Allah Taala tunjuknya lagu mananya kelebihannya bersedekah. Allah Taala tunjuknya lagu mana tempatnya di syurga dengan sebab dak lepasnya dia nikmat-nikmat dalam kuburnya. Dak dengan roti di belah dua tak ni. Ni hak roti mu belah dua ni aku buat dak kelebihan aku buat pahala yang tak terhingga tu saya kata. Allah tu yang sahabat kata Allah nyesalnya aku kalau aku buat belaka pun banyak lagi ni. Tu Nabi sebut. Kemudian dia kata Allah kalau wihak baru pun banyak tingginya darjat Tuhan buat. Nabi kata sebab satu hari semasa dia nak pergi jalan daripada musim sejuk daripada rumah nak pergi semaya di Masjid Nabawi ni, dia turun rumah tu lebih kurang 2 jam lebih waktu dia turun tu, berjumpa dah dengan sahabat lain dalam kesejukan duk tidur luar tak ada rumah. Maka dia pun balik ambil kain hak dia tak sipakan dah. Kita ada kain hak tak sipakan. Baju hak kita kerja ke baju gapo beli hak bana ke gapo rasa tak sedap ke kita sakut. Dak bukan kain buruk ni kain hak kita tak sipakan. Jadi dia pergi ambil kain tu kain hak tak sipakan dah. Bukan kain buruk lah mana kain hak tak sipakan. Dia pergi ambil selimut lah sahabat hak duk tidur dalam sejuk tadi dia pergi semaya. Maka Allah Ta'ala tunjuknya beri selimutnya kepada orang dalam kesejukan saat ni. Allah Ta'ala tunjuk kelebihannya. Allahu Akbar. Menyesalnya aku kalau aku ambil hok dalam mari hok cak gajah duduk dalam kotak lagi pun. Kalau aku wicak atlah hok semaya hok apa ni hok ngaji 40 hari tu pun boleh jugalah pahala banyak lagi. Menyesal sahabat. Kemudian dia kata yang mana jauhnya kalau aku bawa jauh dia kata Nabi kata. Sebabnya masa dia nak pergi satu jemaah ni dia jumpa dengan orang buta. Sahabat yang seorang sahabat ni buta. Dia pun piping kat masjid dia pun nampak orang buta. Dia pun piping sangat, piping giwat naik kat tangga lagi ya. Gitu ya. Jadi Allah Ta'ala tunjuk hak dia pimpin orang buta pergi buat ibadat, pergi buat haji, pergi buat apa ni semaya Jumaat ni. Allah Ta'ala tunjuk selakoh yang Allah Ta'ala bagi ni. Masya Allah dia kata aku kalau tahun gini keliling masjid boleh 15 keliling dulu. Keliling. Banyak sikit. Allah nyesalnya aku tu kata sahabat. Tu nak royaknya lagu mana kita pun. Dah takut-takutnya ada kita buat dah tu nyesal hak buat. Tak, bukan nyesah tak buat, tak nyesah hak buat dah lagu mana kita duk cari harta, tak sedekah, tak menolong, tak infak, tak sedekah gapo rugi kita. Dengan pandangan kita boleh sedekah, dah dengan rank tenaga kita boleh sedekah macam-macam kita boleh sedekah. Itulah sebagainya, dah. Alhamdulillah. Insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi dalam bab kebangkitan kita di pada mahsyar. Pada mahsyar ni satu tempat yang lebih lama daripada kubur, yang lebih dahsyat lagi. Kalau nak ceramah bab mahsyar ni kan. Amo duk ceramah sebelum ni di masjid sebelum Jumaat. Ada 2-3 bulan baru habis. Dah bab mahsyar aja. Kalau dia setengah jam je. Belum setengah jam belum Jumaat kita baca dulu bab kebangkitan ke apa. Dah 2-3 bulan baru habis juga. Jadi dah kalau dia tanya ustaz ambil mana kok rekod kok dah cerita kok apa ni hadis dah amun dah ambilnya dalam beberapa buah kitab lah. Jadi kita ambil lah ni kita koyak-koyak surat mulut lah dia. Jadi sebenarnya demo nganggo mulut amo surat. Demo nganggo mulut kita surat lah dia. Tak payah kata kena koyak, tak payah kena basuh, kena masuk dok. Siap dah. Buih lalu. Pasal tak? Maksudnya kita ambil isi ya. Kita ambil satu rekas, kita buih dia mau terima. Dengan kitab dalam akhbar, dak ikul akhbar, dalam kitab Kashful Ghaibiyah, dalam tafsir Ibn Katsir, dalam kitab Jawharatul Mahu ajalah. Itu yang kita ambil berkurang lah untuk sebagai panduan kita lah, untuk projek kita. Jadi pada minggu yang pada malam yang lepas yang mana kita sebut apabila
Malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Kita sebut pada malam hari ni apabila sampai di pada masyarakat, semua manusia ni dia tak ada boleh kecek, tak ada boleh gerak mereka dengan izin Allah. Atas dunia ni hak Tuhan lari kita boleh kacau lagi tak? Hak kacau lari kita kacau lagi. Hak ni dak. Siapa di mana Masya Allah Ta'ala kata manil mulkil yaum. Siapa yang mempunyai kerajaan hari ni? Siapa yang memiliki akan pada masa ni? Lillahi wahidul qahar. Maka Allah Ta'ala sebut pula. Tak ada orang nak jawab. Tak ada orang kata, kita biasa jadi Perdana Menteri. Kamu biasa jadi Tok Ngulu. Kamu biasa jadi wakil rakyat. Tak ada orang boleh jawab. Manil mulkil yaum, Tuhan tanya. Siapa hok jadi Tuhan? Siapa hok yang jadi kerajaan hari ni? Ni milik siapa hari ni kerajaan ni? Tak ada, takutlah, kau takut pada hari itu. Rusingnya pada hari itu. Lillahi wahidul qahar. Bagi Allah Ta'ala lah segala milik kerajaan ini. Allah yang maha perkasanya. Dan begitu juga apabila siapa manusia kita sebut dia perjalanan daripada kubur kepada masyarakat tu dengan berbagai, dengan beberapa jenis apa ni, ada rupanya dengan kumpulan-kumpulannya. Dak fayatuna afwaja fatatuna afwaja, mereka pergi dengan kumpulan-kumpulan, ada jenis muka rupa menate, dak menate si menate ada dengan jalan kaki ke atas, kepala ke bawah, lipat kaki ke atas dengan pakai baju menyokta yang berapi, yang berasaknya, ada jalan dengan kenderaan macam-macam. Siapa di pada masa ni? Dan apabila Allah Ta'ala sebut lagu mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barihatan wa shannahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum ala najlakum maw'ida wa wudi'al kitabu wa taral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Subhanallahu azim. Ini dalam surah Kahfi yang Allah Ta'ala sebut, ingatlah, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ingatlah yauma nusayyirul jibal, yang mana hari, iaitu hari kiamat ni, pada masa ni, hari yang kami hamparkan. Nusayyirul jibal, kami hancurkan, dan kami teraburkan jibal, gunung-gunung, bukit-bukit. Lah ni ada bukit, ada sungai, ada telaga, ada rumah, ada macam-macam, ada bangunan, ada laut, ada parit, ada kebun, ada gapo dak. Tuhan kata, yauma nusayyirul jibal, pada hari kami berkata akan hampa akan jibal, akan bergunung gane ni. Dah, yang mana hari itu tak ada lah. Yang manalah kami hampa wataral muaka tengoklah barizatan, tanah ni rata. Tanah pada hari itu, pada masa ni rata. Tak ada bukit, tak ada kusu, tak ada telaga, tak ada parit, tali air, sungai, rumah, tak ada. Barizatan maknanya rata. Tak ada apa satu. Apa Nabi kata, sebagaimana tanah masa itu warnanya putihnya bergelipan. Gilang gemilangnya berwarna putih, yang menghampanya dia tak ada penghujung. Apa kata situ? Dah, bariatan wahsyadnahum, dan kami himpunkan mereka. Kami himpun belaka semua ni. Hak nak Allah Ta'ala himpun situ siapa? Semua makhluk. Bukan kita ya, bukan orang kampung kita, bukan manusia dak. Semua dah kalangan manusia. Semua start daripada Nabi Adam sampai kepada orang akhir mati. Kita sebut pada hari ni, mula ni hari ni 7 bilion umat manusia lah ni. Tak kira Islam, tak kira kafir, tak kira kada belaka. Untuk tahun ni. Kita sebut dah. Semua hasanahum, dan kalangan jin. Jin berapa pula hukum belaka di satu tempat ni.
dan segala menate-menate. Ingat menate-menate wal wuhusu husyirat. Yang mana menate-menate pun kami akan dibangkitkan, husyirat akan dihimpunkan situ. Dan kalangan batu-batu ni, batu-batu, kayu ke apa ni, ada juga bangkit juga. Batu-batunya dan semua kalangan melekat. Duduk di satu tempat dan semua pada hari itu, kalau kata lah ni jin ramai pada kita pun kita tak boleh tengok. Kita kata kalau jin lah ni ramai jin ni, tapi jin ramai lah ni pun kita tak boleh nak nampak. Kalau tu hari nampak belakang tu kering hari dia lekung hari-hari. Sepak apa sepak tu kering jin. Tak ada. Tapi di akhirat semua Allah Ta'ala timurkan belakang jadi kasih boleh nampak belakang. Dengan jinnya, dengan malaikatnya boleh nampak belakang. Ni golongan jin, ni golongan manusia, ni golongan malaikat boleh tengok belakang. Maka lagu mana? Falam nuradin minhum ahada, yang kami tidak tinggal pun dekat dengan mereka. Sore pun tak ada tinggal. Start daripada mana? Start daripada hok kecil, hok mati kecil. Hok mati dalam perut hok kecil, saya kata ada nama dah. Hok jadi sifat gerak dah. Hok tu tubik. Hok tahun, 2 tahun, mati umur 15 tahun, mati umur 70, mati umur 100, mati umur 1000, ada belakang. Tak ada seorang rabuk pun Allah Ta'ala tinggalkan. Satu orang pun Allah Ta'ala akan himpunkan di pada mahsyar belakang. Wa uridu ala rabbika saffan, yang manalah dah akan akan diletakkan. Uridu ni dengan Allah Ta'ala pergi kepada Allah Ta'ala tu menghalaukan kepada pada mahsyar rabbika saffan dengan besar-besar. Malaikat pun sah. Dok semua setuju jujuk belaka. Lakot jitumuna, sebagaimananya bawa datang kamu datang itu kepada kami, supaya mula-mula beranak dulu. Mula-mula aku buat mula dulu tu. Lagu mana tu buat kita mula-mula dulu. Kita tubik daripada perut mak kita. Tak ada seorang rabuk pakai seluar jin, tak ada seorang pakai, tak ada tubik telanjang bogel belaka. Tubik dengan telanjang bogel, tubik dengan tok jawinya, tubik dengan tok selepannya, tubik pergi belaka. Jitumuna kama khalaqna awal, sebagaimananya kejadian kita hok mula-mula. Maka dia kata balza'amtum, tapi masa mundur atas dunia tu mundur dakwah. Alan najlakum mau'idah. Kali kita tu tak ada gapo dak atas dunia mati saja, tak ada gapo tak dibangkit gapo dah kita ni. Dia panggil semula jadi. Ada juga orang jenis dengan semula jadi tak timbul hidup ni. Hidup alih lain, jadi kalau buat baik alih ni, jadi tu orang juru. Kalau buat jahat alih ni, tu jadi anjing. Tu dia ada juga pegangan agama lagu tu. Dak, tu hakik-hakik belakang. Dak dulu mu tak percaya akan kebangkitan ni. Mu tak percaya, mu tak berimeh. Ni boleh jumpa tu kata. Maka lagu mana? Wa wada'al kitab. Apabila siapa tu Allah Ta'ala pun turun akan kitab. Diletakkan kitab catatan di depan mereka belakang. Wa wudi'al kitab, mari. Kitab ni dia adanya 99 helaian, 99 rebah. 99 lah ni. Bukan lah lagu ni lah maksudnya. 99 satu-satu lah tu langit bumi. Langit bumi. Semata mandai. Mari takut tekok kita. Wa wudi'al, kemudian diletakkan kitab depan. Fatarul mujrimin, maka mu tengoklah lagu mana orang-orang ahli maksiat. Mu tengoklah orang-orang yang penuh di atas dunia mereka ini lawan Tuhan. Dia duk lawan Tuhan, dia duk lawan Nabi, dia duk menghinanya ulama, dia tak ikutnya agama, dia mu tengok orang lagu ni. Fatarul mujrimin musfikin, dalam keadaan takut, bergetar habis, nunduk kepala. Menunduk kepala mereka. Sebab apa? Mimma fi, dia tengok dalam tu. Kitab dia ni. Catat tab gapo mari ni. Mai duk sakut tekok dia pun tengok. Gapo ni lagu ni? Gapo ni kata. Mimma fi wa yaqulu, dia pun kata, ya wailatana, celaka dah buat kita. Sebab dia kata kita je, tak kata aku ni apa. Sebab pada masa tu dia kata mereka ni telahnya dihimpunkan dengan berpuak-puak. Wa kuntum azwajan salasah, yang kamu kelak di akhirat, yang pada mahsyar akan diletak dalam 3 kumpulan. Ya wailatana, celaka dah buat kami apa? Ma li hadzal kitab. Kitab kau dia ni. Catat gapo gini
Ni catatan ada belakang ni. La yughadid, yang tidak terlepas saghiratan daripada walaupun sekecil-kecil biji sawi. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tersebut. Bagi orang buat kebajikan, orang buat pahala, orang buat taat, orang buat ibadat kepada Allah Ta'ala walaupun sekecil besar debu. Besar debu ya? Aku mana cerita tak tahu besar debu ni. Walaupun sebesar debu tu pun kebajikan yang kita buat. Dah. Mereka akan ditunjuk balik. Tunjuk. Allah, tak ada yang buat kecil tu saya tunjuk juga. Ni lagu tu. Dah, begitu juga dengan buat benda jahat. Benda jahat walaupun sebesar debu pun tu akan tunjuk. Wala kabiratan, dan semua telah lah besar-besar, dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang besar, illa ahsaha, malaikat dibilangkan dah akan dikira berlaku, wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka akan dibawa, akan dapati bawanya akan kerja-kerja hak dia buat dulu. Lah ni, kerja hak kita duk buat lah ni. Dah. Apa? Wala yuzlamu rabbuka ahada. Tuhan tunjuk belaka. Bukan malaikat kiri kanan kita ni akan menjadi saksi, dan akan menjadinya saksi atas kita balik. Dan Allah Ta'ala tidak akannya menzalimi kita. Itu cerita di akhirat. Apabila situ duduk ni, dah apabila Nabi SAW kata manusia akan duduk di pada mahsyar dengan katanya setengah pendapat kata 3,000 tahun, setengah kata 1,000 tahun. 1,000 tahun ni duduk dengan tak ada apa satu. 1,000 tahun sampai di pada mahsyar ni, masa tu mataharinya Nabi sebut mai satu batu sekelo dengan kepala kita. Batu dah. Ulama sebut ada 2 butir matahari. Kepala kepala kita ni. Pada masa tu dengan duduknya tak ada arah gapo. Duduk nak kecek nak tanya tak boleh. Siapalah satu masa. Dak start daripada mana manusia jin dan gapo ni, siapanya satu masa dak kita ni lama duk musyarak sama ahli mahsyar disebut dalam hadis. Duk kecek kira lah. Kita ni dak siapa kau orang kafir kata Allah, ya Allah. Apa orang-orang kafir kata Allah, tolonglah kami ya Allah, percepatlah kami dalam buat keputusan, kalau neraka lah, tu orang kafir ayat. Musyarak maka kecek kira lah orang ahli musyarak lagu mana kita nak buat ni. Kita nak buat lagu mana ni dah. Siapa-siapa ke? Dak kecek dak berilah pendapat, ada pendapat. Royak gini weh. Dak. Kita pergi cari Nabi Adam dulu. Ada semua gini. Kita minta Nabi Adam, minta dengan Allah Ta'ala ni. Supaya dia ni cepatlah dak. Supaya dia ni minta dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Supaya cepatlah dia dak. Kita ni buat hukum buat putusan lah maknanya buat kira duduk lagu ni tak habis cara ni penak lagi ni, tak minumnya, tak makannya, teranya lagi dengan panahnya di 1,000 tahun. Nabi sebut 1,000 tahun. Tak tahu 1,000 tahun tu bukan 1,000 tahun dunia tu. Al-fasanatu mimma ta'udun, sehari akhirat 1,000 tahun dunia. 1,000 tahun dunia. 1,000 tahun Nabi sebut duduk saja, duduk dengan Allahu Akbar dengan peluhnya dengan gapo duk meptin dia gapo tu. Sehingga kan lah katanya beri pendapat ni setengah kata ulama. Ulama yang memberi pendapatnya dalam beri pun dia ramai-ramai tu. Dia kata gini lah. Dah masa duduk atas dunia dulu Nabi SAW sebut, kita pergi minta lah tolongnya syafaat. Syafaat ni dia ada 2, syafaat umum, amah wa syafaat khasah. Dia ada 4 syafaat ni pula. Jadi apabila gitu pakat carilah. Beripun ni pagi carilah Nabi Adam. Cari Nabi Adam. Kita kalau anak sesat di supermarket pun mutaitik cari tak jumpa. Pergi Pak Expo kau. Cari anak sekolah warna. Pergi buat announcement lah. Pergi buat istihar cari weh. Budak pakai baju merah. Pakai luar biru. Pakai topi tu. Omong sikit-sikit weh. Kalau jumpa nak bawa marilah tempat information ni kita royak. Nak boleh jumpa tempat ada luar mana ni pada mahsyar.
Maka bergeraklah. Nabi kata pergerak ke tu cari saja tu 1000 tahun pula. Duduk dengan kadang panas cari juga. Cari siapalah jumpa. Apabila jumpa gini lah Nabi ada ni. Gigak wahai tuk nenek kami, wahai bapak bagi segala manusia, engkau tu Allah Ta'ala ciptanya dengan kodrat dengan tangan dia sendiri. Boleh kau kalau mung tolong minta, boleh kau kalau mung tolong minta syafaat. Biar Allah Ta'ala ni pelesal-pelesal lah, tak gerak dah ni. Lama dah kita duduk nunggu di pada mahsyar ni. Dah aku mana minta lah dengan Allah Ta'ala tu biar lesal-lesal lah. Nabi ada kata, aku pun malu nak minta dengan Tuhan ni. Malu nak minta dengan Allah Ta'ala ni. Sebab aku dulu masa di dalam syurga, kata Nabi ada. Masa dalam syurga dulu aku pernah buat satu maksiat kepada Allah Ta'ala ni. Apabila Allah Ta'ala kata, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Apabila Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam di dalam syurga, semua tak kata kulu makanlah, minumlah dalam syurga. Tapi yang aku lari, wala taqraba hadhihi syajarah. Aku nak minta dengan mu jangan dekat akan satu pohon ni. Dia panggil pohon khuldi. Aku mu jangan wala taqraba. Mu jangan dekat dengan satu pohon ni, nama dia pohon khuldi. Kalau mu dekat walakuna minadh zalimin, mu akan jadi orang-orang yang menzalimi akan dirimu sendiri. Tapi dengan sebabnya dikepengnya, dibisiknya, ditipu dayanya oleh iblis. Iblis ni dia tahu dah lagu mana caranya, lagu mana. Dia deki yak mula-mula lagi. Mula-mula Nabi ada dibuat, dicipta lagi. Apabila Allah Ta'ala, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu Asia suruh mereka buat gapo Nabi Adam ni. Kemudian saya kata, weh mereka aku sujudkan kepada Adam. Semua mereka sujud. Mereka sujud kali pertama, sujud tu sebagai perintah Allah Ta'ala. Masa tu iblis berkata, hei mereka sujud. Dia ni jadi tok andul. Dia jadi penyelia masa tu. Semua mereka sujud illa iblis. Mereka sujud kali pertama, bangun. Kemudian mereka sujud kali kedua sebagai syukurnya dapat membuat perintah Allah Ta'ala. Pada kali kedua tu pun mereka iblis tak sujud juga. Sebab apa? Dia ada sifat enggan. Dia lawan dia. Dia bukan tak ngaku Tuhan tu Tuhan, dia ngaku, tapi dia lawan, dia enggan. Sifat enggan, dia mari abai. Dan takabur sifat dia. Dia sombong. Dia kata Nabi Adam ni dia ni Tuhan buat tak rajin sembah, tak rajin sujud ke Tuhan, datang kau suruh kita sujud ni buat apa? Tak okeylah dia lebih baik pada aku, iblis kata. Maka dia tak sujud. Maka dengan sebab itulah dia pun dendam. Dia dilaknat. Dia dendam dengan Nabi Adam siapa kau dalam apa cerita panjang lah. Siapa dia pergi kepengnya supaya Nabi Adam ni makan buah khuldi. Mula-mula dia pergi kepeng Nabi Adam tak sih. Nabi Adam kata, nak makan guana tu lari dah. Dia tipu, dia kata, buat apa? Mu tahu tak? Tuhan sebut dalam Quran. Dia kata, wahai Adam, mu tahu tak buat apa Tuhan ni lari mu tak sih makan buah gani. Sebab kalau mu makan, mu akan jadi khuldi, mu akan jadi kekal dalam ni. Tuhan tak sih mu kekal tu. Habis dia tak sih mu makan. Dia tipu balik kok gitu. Habis ada dah Tuhan lari tak sih. Dia pergi kok Siti Hawa pula. Pergi kecek kat orang Tino ni gawe. Orang Tino ni ada puyuk penuh mari dah. Mari orang jual kapan kena beli pula. Puyuk pengen tepa cara pacaroli macam gapo ada berlaku dalam kemari penuh dah pinggirnya. Mari orang jual molek kena angin molek beli pula. Kena kau kapan kena kapan kau iblis ni gawe. Berok makan. Maka semua pakaian terucuk jatuhnya. Dia makan, dia pergi kapan habis dia pula. Makanlah badai Allah. Kata makanlah nanak ala ni. Ya, makan. Makan tu kat jatuhlah dua tu. Kata Nabi ada aku malulah. Aku Tuhan tak sebab dekat pun aku makan. Aku nak minta nafsi. Dirimu, diri aku lah. Takut Nabi ada. Maka Nabi ada kata gini lah, mungkin carilah Nabi Nuh lah. Mungkin cari Nabi Nuh.
Maka Nabi sebut lagu mana mereka ni pun cadangnya tu, kita carilah Nabi Nuh 1000 tahun pula. 1000 pula pergi apalah jumpalah Nabi Nuh, ayatlah ya Nuh, mu ni adalah seorang Nabi Najiullah, ya Allah Ta'ala selamat daripada bohsa, daripada taufan tsunami besarnya. Tsunami Nabi kali baca dari surah Nuh, lagu mana tsunami besar ni, dia berlakunya 45 hari. Air dubik daripada bumi seperti mananya selorang yang belaganya daripada air, daripada ya samai, yang ada saya sebut kan. Dubik dia turun daripada langit tu, dia belaga dua tu. 45 hari habis sebumi. Sebab apa? Nabi Nuh ni dia berdakwahnya kepada kaum dia bukan sehari dua hari, bukan kita main setengah jel lepas ngerik je. Nabi Nuh ni sikit tu sebut alfun illa khamsina sanah. 1000 tahun tolak 50. Bermakna dia duduk berdakwah kepada kaum dia 950 tahun. Umur dia 1000 lebih. Kali masa tu 400 tahun baru akhir balik berkali. Tak. Jadi pergi jumpa Nabi Nuh, ya Nuh, boleh kamu minta dengan Allah Taala supaya Allah Taala cepatlah hukum buat kami ni tak boleh nak dah. Tak boleh nak sabar dah, beratnya seksa-seksa daripada mahsyar ni. Nuh kata, aku pun tak tergamuk, malulah nak minta dengan Tuhan ni. Malu aku nak minta dengan Tuhan ni. Apa malu? Sebab saya Nabi Nuh ni walaupun dia berdakwah na lailan wa nahara wala yazid du'ai illa firara. Nabi Nuh kata, aku ni dakwah kepada kaum aku ni selama 950 tahun, walam yazid doa. Tiada orang yang sambut doa aku, apa ni, dakwah aku ni, mereka firara, dia mau lari. Tengok aku ni lari dah. Tengok anu lari pun. Bukan lari tak apa lagi, masuk dalam rumah. Nabi Allah Taala sebut, ambil kain selimut, tudung kepala, senyak dari tu, ambil pula jari kiri, jari kanan tutup telinga. Tak si tengok Nabi Nuh, tak si dengar Nabi Nuh royak gapo, tak si. Lailan wa nahara. Kalau tak pergi malam ni dia tak pergi. Malam esok dia pergi pagi esok. Umur orang tu tak pergi lagi. Tak ada malam ni esok. Sebab apa? Sebab pada masa tu bini Nabi Nuh sendiri, ini Nabi Nuh ni, kalau kita kata pukul 7 Nabi Nuh nak pergi, next tengok dia litas dah. Dia pitah gitu. Nabi Nuh tu pintu depan, dia tu pintu belakang, dia pergi kerak dah. Dia kata, kalau kita kata nak pergi jumpa Yusuf. Contoh ni. Paning untuk lelaki aku mari tu. Dia nak mari dakwah kamu tu. Mu tak sedengar, aku kenal tu lelaki aku. Tu cerita dia. Jadi apabila Nabi Nuh pergi, orang ni ada dah dalam mental, dalam otak dia. Kakak ni bukan boleh pakar ni. Ada bini dia sendiri mai besar. Tu cerita. Jadi apabila Nabi Nuh pergi, orang pakai taksi. Tengok lari lalu dah. Pergi masuk rumah, ambil kain selimut, ambil jari buh dari taksi, dengar taksi tengok. 950 tahun. Siapalah Nabi Nuh pun, Allahu Akbar. Tak ada orang Nabi Nuh SAW sebut dalam Quran mana surah. Qala Nuh Rabbi la tazad alal ardi minal kafirin dayyara. Satu hari siapa kata lihat Nabi Nuh pun akak tangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosaku. Ya Allah, ya Tuhanku, la tazar, jangan membiarkan alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggal pun sebuah rumah pun daripada rumah-rumah orang kafir ni di atas bumi ni. Jangan tinggal. Misal. Apa? Sebab apa dia kata? Maka dia kata innaka. Sebab apa Nabi Nuh kata? Innaka antazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa kafiran fajiran kafara. Nabi Nuh kata, ya Allah, jangan tinggal pun sebuah rumah pun daripada atas muka dunia ni, rumah-rumah orang kafir. Sebab kalau mu tinggal, membiarkan mereka ni akan menyesatkan umat-umat hamba-hamba mu hak lain. Hak orang beriman dia pula akan mari buat sesanya, mari uguknya, mari bunuhnya, mari tak ikut agamamu ya Allah. Dan jangan kalau mu tinggal juga satu rumah pun
Mereka ni anak-anak mereka tu pun akan menjadi jahat, akan jadi kafir kok. Gini ya Allah, hapus terus buat dia. Maka Allah Ta'ala terimanya doa Nabi Nuh ni. Apabila terimanya doa Nabi Nuh, Allah Ta'ala turunnya air daripada langit, keluarnya air daripada bumi. Semua makhluk apa ni semualah. Nah, orang-orang pada masa tu tergelai habis. Mereka orang yang ala safinatin Nuh faman rakabaha faqad naja. Orang yang boleh naik di atas perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia tukar kayu, arkitek kayu. Allah Ta'ala suruh buatnya perahu atas bukit. Dia buat perahu dia lebih kurang berapa ratus meter. Dia buat 3 tingkat. Tingkat pertama untuk binatang-binatang, tingkat 2 untuk makhluk, untuk orang, tingkat 3 untuk burung-burung. Siapalah hapus nak kata Nabi Nuh, ya Allah aku malulah. Nak minta guano, aku minta doa dengan Tuhan. Nafsi diri aku lah masing-masing lah. Aku malu Tuhan. Aku takut dah Tuhan. Ginilah kata Nabi Nuh. Mungkin jumpa dengan Nabi Ibrahim lah. Dia tu Abul Anbiya. Dia tu Khalilullah. Bicara dengan Nabi Nuh. Pergilah orang alim masyarakat. Pergilah cari pula Nabi sebut. 1000 tahun pula. Cari jumpa lah Nabi Ibrahim. Beri salam kepada ya Ibrahim. Boleh tak mu minta doa dengan Allah Ta'ala supaya tak minta dengan Allah Ta'ala. Ni ceritanya bukan kata nak masuk syurga neraka lagi. Kita nak suruh Tuhan ni hukum dah. Kalau syurga kat syurga, kalau nak tak tahan dengan kuatnya, beratnya, bahana kuatnya seksa di padang mahsyar tu sendiri. Ya Ibrahim, wahai hendakmu itu adalah Khalilullah, temannya Allah Ta'ala kekal. Maka mintalah dengan Allah supaya cepat sikitlah berhukum kepada kami ni. Nabi Ibrahim kata, aku pun malu juga. Malu aku kepada Allah Ta'ala. Sebab aku pernah berdustanya kepada Allah ni. Aku pernah berdustanya 3 kali dalam bab kebenaran dia dusta ni. 3 kali. Nabi Ibrahim kecek belawak. Berdusta. Gapo hak Nabi Ibrahim kecek belawak? Yang pertamanya Nabi Ibrahim belawak. Apabila Namrud ni satu hari dia buatnya jom heboh cara mega. Jom heboh. Dia buat satu expo, satu keramaian cara mega di Babylon pada masa tu di Iraq. Semua rakyat-rakyat dia buat situ 3 hari. Semua orang dalam Babylon dan Iraq tu ketubik duduk luar tempat dia buatlah satu padang besar ni dengan buat berjogetnya, menyanyinya, macam-macam lah supaya buat jual heboh learning lah. Dengan berjoget, dengan macam-macam lah. Orang tu kau ni ada hok main bodoh, ada main orang tua, ada penyembuhan macam-macam. Supaya expo lah. Jadi apabila dia ajakkan Nabi Ibrahim buat sakit. Aku tipu, aku tak sakit. Mari Ibrahim kita pergi pak expo tu, mari kita pergi pak show heboh ni. Pergi kahwin demai tak boleh. Satu Ibrahim muda lagi. Maka Ibrahim kata, aku ni sakit ni, demai ni, penipala sesemualah berapa. Kira mau tinggal lah. Maka semasa itulah Nabi Ibrahim ni gilah pak berala orang-orang Namrud, orang Babel pada masa tu dia ambil kapok. Kong katuk habis hancur. Tinggallah besar seekor dia pergi sakutlah kapok di tangan hok besar sekali. Jadi apabila kelik lemon ni tahu dah semua orang Babel, orang Iraq pada masa tu bik belaka tinggalnya Ibrahim je. Apabila tengoklah habis dah berala Tuhan kita acil lebu dah. Anak bumi habis jadi debu Tuhan dia. Pergi Nabi Ibrahim, Ibrahim siapa buat ni? Aku dak warna mung ada di sini orang lain tu pergi belakang pak Syuaibah nu pak expo nu pak kerajaan nu. Kalau aku buat warna dah kapok duk di tangan Tuhan hak besar Tuhanmu hak besar tu. Mungkin tanya dia lah. Nabi Ibrahim kata, "Nu hak besar buat tengok kapok duk tangan dia." Mungkin tanya. Orang babik orang tu orang dak Babylon berkata, mung ni jeng sungguh. Nak tanya guano bagai batu tu dia kata. Dia mengaku sangat bagai batu tak boleh kecek. Tapi duk sembah juga. Tu
Kecek berlawak kali kedua. Kecek tu dengan kebenaran. Bukan kecek kita kecek dengan benda batin ni. Yang tiga, Nabi Ibrahim kata, Allah, aku malunya. Satu masa apabila lah Siti Sarah ni, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah hijrah daripada Babel, daripada di Iraq ni, lalu dia nak pergi ke Palestin. Pergi dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni, yang Allah Ta'ala cipta manusia dari segi perempuan yang paling cantik. Semua kecantikan orang perempuan ni taknya kepada Siti Hawa. Ulama kata 1/3 daripada kecantikannya orang perempuan duduk di Siti Sarah, bini Ibrahim tu. Siti Sarah ni dia beranak kepada Nabi Isa, tubiknya orang putih ni, orang Bani Israel ni. Siti Sarah. Jadi satu hari apabila Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ni dia nak pergi di Palestin, hijrah di Palestin, dia lalulah satu tempat ni di negeri Mesir. Di kerajaan, di satu daerah negeri Mesir ni, raja pada masa tu yang zalim. Yang dia sukanya rapah bini-bini orang. Itu nyakit juga. Jadi Nabi Ibrahim tahu dah ni kalau masuk dalam ni, memang kena rapah lah. Untuk lelaki dibunuh. Maka dia pelawak lah. Kata Siti Sarah ni adik dia, saudara dia. Tapi belawaknya Nabi Ibrahim itu, saudara itu seagama, seiman, bukan saudara walaupun Siti Sarah tu bini dia, tapi dia royak seagama, saudara seagama. Maka masuklah. Masuk ni, masuk pintu ni, ada dah jaga tengok comelnya, pergi royak ke raja ni. Raja pun tapkak igak lah. Igak Nabi Ibrahim ni igak lah. Siti Sarah tanya, siapa ni? Ni adik-beradik aku ni. Adik-beradik pun tak cara, panggil masuk. Bawa lah Siti Sarah pergilah depan raja tadi. Apabila pergi depan raja, raja ni zalim, raja ni tak boleh tengok orang comel. Pegang ya. Pegang ni kena seteruk, mini seteruk. Tak boleh gerak tangan. Sudahlah, mana tangan tak jadi. Mana ni? Sebab masa tu apabila masuk bilik dah, maka Siti Sarah berdoanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, menjagalah aku, jagalah kehormatan aku, minta dengan Allah. Maka apabila raja nak pergi, raja tu kata kena seteruk. Tak boleh nak gerak. Sehari tu bomo tak ada. Maka dia kata, Siti Sarah, minta lah dengan Tuhanmu, biar aku ni sembuh semula. Minta lah. Ya Allah, sembuhlah nyakit. Kalau untuk aku tak akan buat lah. Bersiap tu pergi pegang bulak kau berat kena sebelah tubuh direct. Kena seteruk penuh dari dah. Getar weyok mula-mula. Gitu lah. Siapa dia royak biarlah kalau lepas kau sekali ni aku tak buat dah, aku tak pegang dah, biar aku lepas dah. Maka Siti Sarah pun berdoa kepada Allah Taala. Maka Allah Taala wismuhlah dan dia pun hamba keluarkan. Nabi Ibrahim ngasih kata ni bukan manusia, ni iblis dia kata, ni hatu ni. Amat tubik. Dan dia telah menghadiahkan, di situlah dihadiahkan Siti Hajarnya kepada Sarah. Tu. Maka bawanya Siti Hajar, Siti Sarah dan hambanya Hajar, bawalah masuk Palestin. Maka berkahwin tu cerita-cerita lain pula dah. Nak royak 3 tempat tu. Maka kata Nabi Ibrahim, aku malunya. Takutnya, malunya kepada Allah Ta'ala nak minta biar pertolongan ni tak. Ginilah mungkin tanya Musa lah. Mungkin cari Nabi Musa. Jadi ahli masyar ni pun Nabi sebut tu 1000 tahun pula. Nak royak, Masya Allah, duduk bukan sehari 2 hari. Kalau kita 70 tahun lama cakap di atas bawah minum pada masyar beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun. Masyar 1000 tahun. Sirak tu lebih panjangnya daripada masyar lagi. Cerita dia. Gilah cari, jumpalah dengan Nabi Musa Nabi sebut. Dan apabila itulah kata, ya Musa, engkau itu kalimullah. Mung tu ada orang yang kecek direct dengan Tuhan. Minta lah dengan Allah Ta'ala supaya cepat kamu hukum kami. Kami tak larat dah ni. Tak boleh dah beratnya. Dah duduk di pada masyar ni. Maka nak kata Nabi Musa, Allahu Akbar, aku malu jugalah nak minta dengan Tuhan tu. Apa jangan malu sebab aku penuhnya. Aku minta dengan Allah Ta'ala. Sebab satu hari apabila aku pergi di tengah Mesir, jumpalah orang Kipti dengan orang Israel. Orang Israel ni bani keturunan Nabi Musa. Kipti ni Firaun. Duk balo.
Balas dia pun tak ada. Dia ketak ya. Bukan kata pergi katak ambil kayu lepung tak pala pun. Dia pergi pelera. Pelera dua tu. Dia pergi pelera tak sewi balas. Ya. Maka dia pun ambil tangan ketak. Masa ketak lah. Beng. Kena tegak payat. Lepas mati selalu. Dia kata aku malu lah. Nak minta wano. Aku penuh bunuh orang masa hidup dulu. Tu bukan kalau kita kata nak bunuh. Ambil kayu. Tak. Nampak Nabi Musa ni Allah Ta'ala beri kekuatan kuat. Retak je kepipeng mati. Dengan sebab tu dia pun lari keluar lagi. Kemudian jumpa dengan Nabi Syuaib ni. Kau hantar cerita tu. Aku malu. Ginilah kata Nabi Musa. Mungkin carilah Nabi Isa lah. Habis sebut. Cari Nabi Isa. Beribu tahun pula. Pergi pula. Jumpalah Nabi Isa. Royaklah wahai Isa. Muni ruh Allah. Ruh Allah. Allah Ta'ala ciptanya dengan tangan dia. Allah Ta'ala meniupkan ruhnya jadi ibu Siti Maryam. Kata Nabi Isa, Allah, aku malu. Nafsi. Nabi Musa kata nafsi. Nabi Ibrahim pun kata nafsi. Semua Nabi itu pun takut pada hari itu. Tak apa dia takut. Sebab ada benda. Tak, kita sebut ni. Maka kata Nabi Isa kata alaihissalatu wassalam, aku nak minta guano dengan Tuhan, aku malu. Malu dengan sebab pengikut aku ni Allah nyambil aku dengan mu aku buat Tuhan, buat syiriknya dengan Allah Ta'ala. Malunya aku nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Nafsi. Ginilah, mungkin jumpalah Nabi. Dia ni kekasih Allah. Dia ni khairul khalq. Mungkin jumpalah Nabi akhir zaman, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jumpalah dengan nabinya kekasih Allah ni. Siapa? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gilah. Maka bergeraklah gigi. Siapa jumpalah dengan Nabi. Wala ya cerita ya Rasulullah. Kami ni gini. Apa Nabi kata? Ana walaha Allah. Mari sini. Allah tak apa, kita ejahlah maksudnya. Tak apa kita ejah mari sini. Ana walaha, akulah baginya, aku baginya. Mari. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tu di pada masa ni apabila tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersujud. Nabi kata tak tahu aku bersujud pada hari itu, tak tahulah lama mana bersujud. Tak tahu lama mana, beberapa tahun ke wallahualam, tak tahu. Siapalah Allah Ta'ala ni beriman ya Habibi ya Muhammad SAW. Wahai Nabi, wahai kekasihku, akakkan kepala tu, akak kepala tu. Maka Nabi SAW memujinya Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala berinya ilham kepada Rasulullah yang tidak pernah pun pujian ni disebutkan oleh makhluk. Puji Allah siapa puji alhamdulillah puji tu. Maka kerana Allah Ta'ala kata wahai Muhammad minta anak gapo yang naknya. Sebab apa 1000 tahun ni Allah Ta'ala ni tak tengok pun orang ahli masyar. Beribu tahun tu Allah Ta'ala tak firman, tak perintah pun dengan walaupun satu perintah pada ahli masyar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah ya Tuhanku. Yang mana orang-orang ahli masyar ni masuk gitulah. Orang-orang ahli masyar ni berat dah mereka ni duduk. Berat dah mereka ni dengan makan, dengan telanjangnya, dengan panasnya, dengan tak makannya, tak minumnya, tak apa, masya-Allah. Beribu-ribu tahun. Maka cepatlah berhukum bagi mereka. Apabila gitulah Allah Ta'ala terimalah. Terimanya doa Nabi SAW tu dia panggil syafa'atul am. Ni syafaat Nabi yang paling besar ni. Syafaat Nabi ni yang pertama dia panggil syafa'atul am. Syafaat umum. Allah Ta'ala berinya syafaat umum. Sebab apa? Nabi SAW masa atas dunia ni Nabi tak pernah minta doa supaya membinasakan umatnya. Tak pernah. Bahkan Nabi SAW mula-mula dibangkit daripada kubur tu pun tanya, lagu mana ke umat-umat aku ni? Lagu mananya umat-umat aku ni? Nabi tanya. Begitu juga masa Nabi nak wafat pun Nabi royak, lagu mana Tuhan akan beri kelebihan kepada umat aku ni? Siapa nak royak, siapa di pada masyar pun Nabi SAW ni ingat ke umat dia.
Maka pada masa itulah Allah Ta'ala pun sebut. Ada. Wamtazu yawmal ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan ke mana? Wamtazu. Apabila Allah Ta'ala terimanya doa tadi, tadi duk tina kaki labgang, tina jatanya, orang kafir, orang munafik, orang gapo ni semua. Tapi apabila Allah Ta'ala wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, yang mana pada hari ni beceklah, pisahlah. Wahai orang-orang yang mujrim, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang penjahat, wahai orang-orang munafik, pisahlah kau. Maka Nabi kata yang mana keluarnya burung yang mudah daripada neraka, yang membawa akan naunge, bawanya awal, bawanya bayar, yang mananya Allah Ta'ala kuntum azwajan salasa. Mereka ni akan duduk situ dengan 3 puak. Lepas tu dia kata wamtazi ayyuhal mujrimun. Maka jadilah 3 bayar. Yang pertama golongan mukmin, yang kedua golongan kafir, yang ketiga golongan munafik. Ni dia pecah. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Baik, bayangin naungnya tadi dia akan pergi atas kepala semua orang mukmin pada masa tu. Orang mukmin dia duduk sini. Semua situ, maka bayangin tadi dia akan jadi cerah, jadi cahaya. Jadi mencahayai orang-orangnya, orang mukmin. Kemudian ginya kepada orang kafir, menjadinya asap yang panas yang hitam. Duduk dalam tu dalam asap yang panas yang hitam daripada asap-asap neraka, daripada api neraka. Dan ginya kepada ahli munafik. Munafik ni yang sebelah munafik berat ni, munafik ni paling berat. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar tersebut. Orang munafik adalah orang yang duduk di patak neraka. Patak ni makna dasar neraka, dia ada darki ni bawah lagi. Satu lubang khusus darat. Khusus bagi orang munafik. Ni berat. Duduknya pada ni daripada naungan tadi dia jadi naungan yang panas itu. Sebab apa? Sebab orang mukmin ni Allah Ta'ala bercerah, bersejuk masa tu. Sebab orang mukmin duduk atas dunia lah ni ke. Dia mau duduk dalam panah. Kita ni duduk dalam panah. Duduk dalam keadaan panah. Maksudnya kita ni kena ikut semua perintah Allah Ta'ala. Semua apa yang Allah Ta'ala turun pada Rasulullah SAW. Dengan jihadnya, dengan infak hartanya, dengan tahankan nafsu. Macam-macam kita duduk dalam keadaan panah. Maka di akhirat tu Allah Ta'ala beri kita tidur sejuk dah. Orang kafir dia duduk atas dunia lah ni, dia duduk dengan keadaan yang semua dia boleh buat syurga belaka. Siapa jatuh dengan jatuh pun dia boleh bini, tina dengan tina boleh bini. Ikut dia lah, dia buat semua ikut. Pada syurga dah. Siapa nu dia akan duduk depan tergelak, dia akan duduk depan panah. Orang munafik ni sebab masa dia duduk atas dunia ni dia takut panah. Ni sebab kata lah ni dia takut nak mengikut akan Islam ni. Dan orang-orang munafik ni lah dia apabila orang-orang kafir menghina akan Islam, dia je sokong. Dengan sabit benda-benda Islam, dia lah yang betal ni apa-apa munafik. Sebab tu masa Nabi SAW, siapa masa Nabi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tu bapak munafik ni. Bukan Nabi tak tahu. Bahkan senara-senara orang munafik ni ada duduk kepada Ibnu Yaman ni. Ada Huzaifah Ibn Yaman, ada belakang senara-senara Nabi. Mungkin Nabi tak tahu, mereka rakyat sama, tapi dah mereka ni luas semaya belakang Nabi, kadang-kadang pergi perang dengan Nabi belakang apa, tapi dalam Nabi sepalah Allah SWT kita minta jauh. Lepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pergi tanya Sayyidina Huzaifah, dia kata ya Huzaifah, sebab Huzaifah ni dia panggil isu sulit lah maksudnya daripada Nabi. Benar-benar sulit dengan dia ada belakang. Cuma tengok aku ni ada senara, kau kata Sayyidina Umar. Aku ni ada senara munafik kau. Allahu Akbar. Sayyidina Umar kita hanya ni. Tahu dia tu ada takut munafik. Kita lah ni, Allahu Akbar. Lagu mananya kita. Dah. Sebab itulah apabila gitu munafik dia pak panah. Maka pada masa itulah dibawanya Arash. Bawa mari Arash.
Arah pada masa tu dibawanya, benda ni pandah lagi. Bawa di arah tu dibawanya oleh 8 orang malaikat. Lah ni 4 orang malaikat hamalatul aras, dan di akhiratnya dia akan jadi 8. Malaikat ni besar tak besar yang hamalatul aras, Nabi sebut kaki kau buku kaki saja 500 tahun perjalanan ni. Bukan atas kepala. Kaki ke buku kaki 500 perjalanan ni. Bawa aras. Duduk di pada mahsyar dan dibawanya syurga sebelah kanan dan dibawanya neraka sebelah kiri arah. Dan semua orang mahsyar pada masa tu nampak belakangnya akan neraka tu. Inilah baru nak masuk ceritanya. Baru nak masuk cerita gapo? Kita akan ginya dak mauqif hisab. Kita akan gi pula mauqif mizan. Kita akan gi pula satu mauqif sebelumnya naik retak. Sebelum naik sirat. Sirat ni satu benda yang lebih panjang lagi daripada mahsyar. Gi pula lepas sirat tak masuk syurga lagi. Ada satu tempat pula haudhi Rasulullah. Oh, lama lagi kita, banyak lagi. Kalau kita duk main loleh atas dunia ni ke, lagu mana kita nak agak-agak nak akhir di akhirat. Lagu mana padai kau duk kita duk ibadat lah ni. Padai kau kita ni Allahu akbar, semaya pun tunggu tangguk ya. Maya bel begitu ya. Lagu mana hok orang duk semaya langsung. Gapo yang kita akan jumpa. Dak nilah sikit dak kita akan sebut. Mula-mula yang Allah Ta'ala kata siapa yang duduk bawah naungan arah. Ada orang akan duduk bawah naungan arah, pakat duduk, ada golongan-golongan. Dan siapa golongan-golongan yang akan masuk direct selalu. Duduk. Siapa di akhirat, direct selalu dia. Pok jadi 3 golongan yang kita sebut tadi, bawah bayangnya itu, maka Allah Ta'ala wasiqal ladzina kafaru itu. Itulah kita ambil sekadar dulu insya-Allah. Kita sambung pula lagu mana cerita, lagu mana yang kita akan jumpa. Kita akan jumpa belakang tu. Semua makhluk kita ni lah. Amung aku siapa kau supa, tak kira ustaz, kau kira siapa, supa ya. Kita akan jumpa mawkif tu. Itu tempat yang kita kena ingat. Sebab tu Nabi SAW menyebut, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebab apa Nabi sebut? Kalulah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Bukan man kana yu'minu billah wal rasulih wal akhirah. Sebab akhirat ni benda yang berat, syai'un azim. Amma yatasaalu anin naba'il azim. Tu saya sebut lagu tanya, lagu mana bawa cerita-cerita azim yang besar. Ni siapa? Benda berat lagi yang kita dalam kubur tu berat cekak dah kita tu, masya-Allah. Berat dah tu. Ni berat kita. Lah ni duduk dalam kubur tu tidak semestinya orang lepas dalam kubur dia akan lepas di akhirat. Tapi kalau kita lepas dalam kubur, Nabi kata nazlatul ula ni tempat tu Allah Taala akan mudah dah. Mudah-mudahan kita akan dapat benda tu insya-Allah lah. Kita sambung semula pula dalam bab hisab. Lagu mana orang-orang ni akan hisab satu persatu. Ada tak? Orang akan pergi pula pada mizan. Lagu mana pula situ pula kita akan jumpa lagu mana paling berat lagi kita. Sudah sekadar tu dulu untuk malam ni sama-samalah. Semoga kita jaga kesihatan kita, keluarga kita, orang kampung kita, jiran-jiran kita. Jagalah, patuhilah pesan dia penaja. Patuhilah dengan apa ni arwah-arwah daripada keluar oleh KJL itulah. Takut menyusahkan kita ya belakangnya. Bukan menyusahkan orang kita, dan menyusah kalau kena anak kita ke apa, kita yang menyusahkan. Itulah kita minta jauh daripada balon ni insya-Allah lah. Dah sikit lagi nak puasa dah, dalam seminggu lagi. Kalau dah kita sebut lagu mana untuk menghadapi puasa kita pada tahun ni. Itulah sekadarnya pada malam ni. Dengan sudahi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.